sambung sedikit berkenaan dengan adakah akar umbi MCA akan akur dengan pengagihan kerusi yang dibincangkan dalam Muafakat Nasional akan datang ini? Okey, jadi kita balik kepada soalan agihan kerusi. Ya. Okey, sebenarnya saya difahamkan oleh pucuk pimpinan bahawa kita masih lagi dalam proses perundingan. Okey, kerana apa yang berlaku sekarang ini, situasi politik dan tanah air sekarang ini agak rumit ataupun agak fluid lah kita panggilkan. Dia akan kita panggilkan dia akan berubah setiap masa. Okey, jadi kita maknanya dia berubah-ubah. Berubah-ubah. Tone dia tu naik turun naik turun. Ya, turun naik. Okey, pagi lain, petang lain, malam pun lain. Okey, jadi kita tak pasti lagi apakah gabungan ataupun apakah kita panggilkan apakah nama yang kita gunakan untuk berdepan dengan PIU akan datang. Sama ada ia akan menjadi Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional, ataupun kita balik kepada Barisan Nasional. Rasa-rasa di mana? Adakah Perikatan Nasional, Muafakat Nasional atau Barisan Nasional? Kalau diberi pilihan untuk memilih logo, untuk memilih logo, pastinya akan memilih Barisan Nasional atau yang mana? Okey, kalau nak tanya MCA, sebenarnya yang lain tu saya tak berani nak komen. Okey, tapi yang boleh confirm tu, kita ni sudah lama dalam Barisan Nasional. Kita kawan lama dengan UMNO, dengan MIC dan juga parti-parti komponen dengan Barisan Nasional. Jadi kita lebih selesa kalau kita boleh gunakan balik lambang ataupun logo Barisan Nasional. Barisan Nasional. Ya, bukan apa, bukannya kita tak nak berubah, tetapi dalam mata I rasa majoriti orang Malaysia, bila dia nampak dacing ini, dia rasanya lebih mesra. Lebih mesra. Lebih mesra. Dia dah lama dah kena. Dia berasa nak pakah. Nak pakah. Itulah, that sentiment tu ada. Jadi dia nampak dacing ni macam kena aje. Okey, jadi apabila kita nak buat perubahan, apa yang saya khawatir ataupun takut ialah mungkin orang-orang tu dia tak berapa kenal kalau kita gunakan logo baru. Okey. Jadi balik kepada agihan soalan agihan kerusi. Okey. Kita masih lagi dalam proses perundingan. Okey, jadi saya serahkan kepada pucuk pimpinan untuk saya rasa dengan kebijaksanaan mereka nak membuat pilihan yang terbaik. Okey. Tapi yang pasti apa yang kita ada ataupun rakan-rakan yang ada dalam kumpulan kita sekarang ini, kita akan cuba mengelakkan pertandingan banyak penjuru. Maknanya satu lawan satu. Satu lawan satu. Okey. Itulah bermulanya inisiatif Muafakat Nasional. Okey, apabila dua parti Melayu terbesar dalam negara ini dapat bergabung, mereka akan dapat mengelakkan pertandingan ataupun kita panggil sebagai lawan penjuru. Banyak penjuru tu. Kita boleh elakkan benda tu. Ya, kalau kita lihat juga sedikit berkenaan dengan tadi Saudara Mai ada sebut tentang manifesto yang tidak ditunaikan sepenuhnya oleh Pakatan Harapan. Jadi kalau kita tengok bagaimanakah penerimaan kaum Cina terhadap MCA sekarang setelah mereka menilai kesan-kesan akibat pentadbiran Pakatan Harapan selama 22 bulan ini. Ini soalan yang cukup baik. Apabila kita ceritakan ataupun berbicara tentang MCA, kerana rata-rata tahulah MCA ialah satu parti orang Cina. Rata-rata ahli kita orang Cina. Jadi apabila kita bercerita tentang MCA, tidak lari daripada sokongan orang Cina kepada MCA. Okey. Jadi kita boleh tengok balik, macam dalam PRK, di Tanjung Piai. Sebenarnya kita boleh nampak dah sokongan orang Cina tempatan di Tanjung Piai sudah pun beransur balik kepada Barisan Nasional. Sudah nampak pada Sudah nampak. Sudah balik kepada Barisan Nasional, balik kepada MCA. Dan saya boleh katakan, walaupun bukan semua, saya kena aku, bukan semua ataupun bukan majoriti orang Cina yang dah mula kembali kepada MCA, tetapi kita sudah nampak trend dia sudah beransur-ansur balik kepada MCA. Kerana mereka nampak juga apa yang telah dijanjikan oleh Pakatan Harapan dalam PIU yang lepas, semuanya tidak kesampaian. Semua tidak ditunaikan. Apabila kita duk bercerita soal-soal ataupun janji-janji yang mereka taburkan sebelum ini, semuanya sebenarnya semua habuk. Kalau kita tengok dari segi yang tidak ditunaikan ini, adakah di pilihan raya umum yang ke-15 ini rakyat dan juga masyarakat khususnya dalam masyarakat Cina akan terus mempercayai Pakatan Harapan? Saya rasa tidak. Kerana memang sebelum PIU yang lepas,
Okey, PIU ke-14. Okey. Kerana Pakatan Harapan terutamanya DAP, dia tidak pernah menjadi kerajaan. Jadi apa yang semua mereka janjikan ataupun katakan memang semuanya cantik dan memang sedap didengar lah. Macam bunga, macam bunga. Pasal mereka tak pernah jadi kerajaan. Jadi apabila mereka diberikan peluang untuk menjadi kerajaan, barulah terbukti sebenarnya apa yang mereka katakan sebenarnya semua tidak kesampaian. Lebih cantik mereka cakap daripada apa yang mereka buat. Okey, jadi saya rasa orang Cina ataupun masyarakat Cina pun sedar bahawa perkara ini ataupun janji-janji yang mereka buat ini semuanya tak boleh pakai lah kita panggil. Macam yang terbaru yang terbongkar dalam Dewan Rakyat baru-baru ini, direct nego. Okey, ataupun kita panggilkan sebagai rundingan terus. Okey, dulu kata tak boleh. Tetapi jadi kerajaan 22 bulan. 101 projek bernilainya 6.61 bilion ringgit telah diluluskan oleh Menteri Kewangan iaitu Lim Guat Eng. Okey, jadi apa yang mereka katakan salah masa kerajaan Barisan Nasional semua telah mereka lakukan. Jadi ini satu contoh yang baik. Tapi kalau kita tengok juga dari segi sedikit tentang masyarakat ya, ada yang menanyakan soalan-soalan sedikit dalam YouTube dan juga Instagram serta dalam Facebook ini yang menanyakan kenapa ramai yang masih menyalahkan MCA apabila timbul persoalan seperti perkauman dan pendidikan? Kenapa mereka tidak salahkan parti-parti lain contoh seperti DAP atau parti-parti lain? Kenapa salahkan MCA? Okey, jadi ini soalan yang cukup baiklah. Okey. Jadi saya nak kembali ataupun saya nak bercerita tentang naratif ataupun cara kita membawa politik. Okey. MCA ini kita sudah lama bersama dengan rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional, dengan UMNO, dengan MIC. Jadi kita tahu formula yang terbaik untuk mentadbir negara yang terdiri daripada bukan sahaja orang Cina tetapi pelbagai kaum. Negara ini formula yang paling bagus ialah menerusi apa yang kita panggilkan sebagai cara-cara bersemuah rundingan secara baik. Kita tidak boleh nak mainkan sentimen ataupun membawa sentimen perasaan perkauman apabila ada isu-isu yang timbul. Jadi kita faham benda itu. Tetapi apabila kita tengok kepada cara DAP membawa politik, sebenarnya mereka adalah satu parti komunis yang membawa cara membawa politik secara melampau. Contoh apabila mereka berdepan dengan masyarakat orang Cina, mereka akan cakap segala yang baik tentang orang Cina dan mereka akan memberikan persepsi seolah-olah orang Cina dekat Malaysia ini semua ini adalah kedudukan kita semakin rendah adalah kerana MCA telah pun menjual bangsa Cina. Menjual bangsa Cina. Dia kata orang Melayu menindas orang Cina, sebab itu kedudukan orang Cina dalam negara ini semakin rendah dan sebagainya. Ini semua adalah angkara orang MCA. Jadi ini naratif ataupun cara-cara mereka cuba nak menaikkan kemarahan orang Cina. Jadi apabila mereka berdepan dengan orang Melayu, mereka akan cakap lain. Dia akan katakan MCA ini parti rasis, kita hanya memperjuangkan hak-hak orang Cina saja. Dalam parti kita gunakan bahasa Cina saja dalam bersuarat, lagu parti pun bahasa Cina saja. Jadi dia akan labelkan kita sebagai satu parti rasis. Dia kritik lah. Dia kritik. Jadi dalam soal ni kita boleh nampak sebenarnya DAP ni dia bermuka-muka. Itu cara dia. Jadi oleh sebab itu apabila mereka sudah bermula dengan permainan macam ni, MCA akan dipersalahkan. Kita akan dipersalahkan oleh orang Cina, kita terus akan dipersalahkan oleh orang Melayu. Tapi kalau kita tengok kenapa pemimpin-pemimpin pembangkang lah khususnya agak iri hati dengan kejayaan politik MCA sekarang ini, khususnya DAP. Yang itu soalan kena tanya balik kepada DAP lah, kenapa mereka iri hati lah. Tapi ini balik kepada jawapan saya sebenarnya tadi. Cara kita membawa politik, apabila kita memperjuangkan hak orang Cina, kita membawa secara sederhana, moderation. Apa yang tak puas hati kita akan berbincang secara tertutup.
kita akan bincangkan dengan parti-parti komponen antara kita saja dan kita tidak akan mewawarkan isu itu di luar. Itu cara yang berlainan. Okay. Jadi saya rasa sekarang ini sikap bermuka-muka DAP ni telah mula dikesan. Orang dah nampak dah sebenarnya. Rakyat dah tahu. Dah tahu dah. Netizen pun dah tahu. Netizen pun dah tahu dah. Dulu cakap lain, sekarang buat lain. Jadi mereka dah tahu apa sebenarnya DAP ini. Okay. Jadi nasihat saya kepada DAP, okay, kalau nak berpolitik secara matang. Kurangkan fitnah, kurangkan tomahan, janganlah menipu. Kita balik kepada perjuangan ikhlas kita kepada rakyat. Jangan iri hati dengan MC.